السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para hadirin hadirat, para pendengar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita. Kita menyambung pengajian kita dalam A'malul Qulub, perbincangan tentang amalan-amalan jiwa yang merupakan salah satu sisi ibadah yang terpenting. Iaitu, dan kita masih lagi pada membicarakan tentang al-yaqin. Mengikut tertib kita ini adalah tajuk ataupun topik yang kedua. Dan kita dah sampai pada perbincangan tentang bagaimanakah jalannya cara untuk kita merealisasikan, menyempurnakan yakin. Dan kita sebut ada beberapa sebab yang dinyatakan oleh musannif rahimahullah ta'ala. Yang pertama ialah kata beliau al-ilmu. Jadi ilmu ialah awwalu darajatil yaqin. Fahuwa awwalu darajatil yaqin. Yakin ialah ilmu. Dan ilmu, martabat tertinggi ilmu ialah yakin. Kalau tidak ada ilmu, bagaimana nak yakin? Maka mestilah seseorang yang nak mencapai yakin, dia kena ada asas yakin itu sendiri, iaitulah pengetahuan, idrak yang jazim. Dia mesti ada tasawur yang sahih dan tasdiq yang tam, gambaran yang betul dan pembenaran yang sempurna kepada perkara-perkara yang dia nak yakini. Ya. Bagaimana kita nak yakin dengan rububiyah Allah, bahawa Allah senantiasa memelihara kita, menjaga kita, menjamin rezeki kita? Kita kena ada i'tiqad yang sahih, yang dibina di atas ilmu pengetahuan berdasarkan dalil-dalil yang sahih tentang sifat rububiyah Allah. Bagaimana kita nak yakin bahawa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu sebenar-benarnya Rasulullah? Kita mesti ada pengetahuan yang baik, yang betul tentang sirah baginda sallallahu alaihi wasallam, tentang ajaran baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukankah begitu? Jadi inilah perkara yang mesti ada. Kerana ilmu itu adalah tapak keyakinan, dan yakin itu adalah peringkat tertinggi ilmu. Jadi kalau tidak ada tapaknya, bagaimana kita nak sampai puncaknya? Jadi dia kata fahuwa awwalu darajatil yaqin, kama qila al-ilmu yasta'miluk wal yaqinu yahmiluk. Ialah peringkat terawal bagi yakin. Seperti yang dikatakan, ilmu itu menggunakan kamu dan yakin itu membawa kamu. Fayandafi'u al-'abdu lil-'amal wa yubadiru ilayh wa yunfiqu malahu alladhi yahrisu 'alayhi li'annahu yatayaqqanu bil jaza' wa ya'lamu anna min a'la al-maratib wal manazil 'inda Allah 'azza wa jalla martabat asy-syuhada' فيبذل نفسه رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى. Jadi orang yang ada ilmu dan yakin akan menyebabkan dia sanggup berkorban apa saja. He will sacrifice everything willingly, knowing that Allah Subhanahu wa ta'ala will be pleased with his deeds. Dia tahu bahawa Allah Ta'ala redha dengan amalan-amalan salih yang dia buat, maka dia sanggup mengorbankan
He will sacrifice not only his materials, his belongings, but also his self. Dia sanggup berkorban jiwa raga, ya, mengetahui bahawa mati jalan Allah itu adalah yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. فالمال حبيب إلى النفوس والنفوس عزيزة على أصحابها. Harta dicintai oleh jiwa manusia dan nyawa sangat disayangi dan dihargai oleh empunyanya. فالعبد يعلم أن بذل المال سبيل إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن الله يربي الصدقة ويعلم أيضا أن الشهيد يغفر له مع أول قطرة من دمه ويشفع في 70 من أهله إلى غير ذلك من فضائله ولكن العبد قد لا يقدم على العمل بمقتضى ما يعلمه لأنه لم يصل إلى مرتبة اليقين. Jadi kita mungkin tahu banyak benda fadilat amalan. Kita belajar hadis, sedekah ni begini fadilatnya, mati syahid ni begini fadilatnya dan macam-macam. Tetapi ada orang walaupun dia tahu tapi dia tidak buat kerana dia tidak sampai ke darjat yakin yang tertinggi. Bukan kerana dia ragu, tapi dia belum mencapai apa yang kita sebut sebagai keyakinan yang tinggi. Tak sampai kepada ilmu yakin, tak sampai kepada ainul yakin. Ya, kalau dia sampai kepada ainul yakin, segala benda menjadi murah baginya untuk dia korbankan demi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lagi 2 bulan kita nak sambut Aidil Adha, hari raya terbesar umat Islam. Ya. Jadi, kalau kita tidak yakin dengan ganjaran-ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan, kita menabung daripada umur kita, mak kita tolong bubuh duit kat dalam tabung haji masa kita baby. Dan kita ternak duit itu sampailah akhirnya pada usia 60 tahun. Ya, daripada kita menabung untuk umur 6 tahun, mak kita pergi bubuh, boleh jadi ada orang 6 bulan dalam perut mak dia dah buka tabung haji. Sampailah dia umur 60 tahun, akhirnya sampai surat tawaran haji. Sebegini lama dia menyimpan duit dalam tabung haji. Sedangkan dia tidak ada rumah yang mewah, tidak ada kereta yang hebat, makan ala kadar. Kenapa dia sanggup berkorban sampai setara tu? Tak sentuh duit tabung haji, tak sentuh pasal nak pergi haji. Kenapa? Kerana yakin dengan janji-janji dan ganjaran-ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang mengerjakan haji. Dan haji ialah ibadat yang menghimpunkan ibadat badan dan harta. Mesti ada pengorbanan badan. Ya, dia umur dah 60 tahun, 70 tahun. Dia akan pergi melaksanakan satu ibadah yang akan dihadiri oleh jutaan manusia. Akan berlaku himpitan, berlaku tolak-tolakan, berlaku pijak-pijakan. Dalam usia yang sebegitu rapuh, dia mungkin takkan balik lagi. Takkan jumpa dah anak bini, anak pinak dia, cucu cicit dia, mungkin dia pergi tak balik. Ya. Dengan tempat, dan dia sepanjang hayat dia tak pernah keluar daripada kampung dia. Jangan kata keluar daripada Malaysia, kampung dia pun tak pernah. Dia akan pergi ke negara orang, naik kapal terbang, akan berhadapan dengan cuaca yang dia tak pernah hadapi. Dia mungkin akan jatuh sakit. Ya. Dan sakit itu mungkin boleh bawa kepada kematian. Tapi sanggup pergi. Kerana haji memerlukan pengorbanan harta dan nyawa. Ya. Haji memerlukan pengorbanan harta dan nyawa. Sanggup korban.
Subhanallah. Kenapa? Kerana yakin. Kata Nabi namakan haji ini sebagai jihad. Bila orang perempuan minta nak jihad, Nabi kata jihadul la qitala fih. Jihad yang tak ada perang, apa dia? Al-hajj. Haji. Haji ni macam pergi berjihad. Boleh jadi akan gugur syahid. Ya. Istihdar benda ini ketika kita nak berlepas pergi haji nanti. Tak apa lama lagi. Tak apa hari lagi. Ya, akan ada dah antara kita ni yang akan pergi ke Baitullah untuk mengerjakan, melaksanakan ibadat teragung umat Islam. Masuk saja bulan Januari, pengurusi masjid sudah umumkan harga korban bagi tahun ni. Kita apa yang nak masuk korban bayar secara ansuran sekian-sekian ratus ringgit. Ya. Kita pun pekin duit menabung nak buat korban. Ya. Sanggup simpan duit buat korban. Dah haji dah pergi dah. Kan? Haji dah buat, umrah dah buat. Okey. Lepas tu nak buat apa pula tiap-tiap tahun raya haji? Ada satu ibadat lagi. Juga memerlukan pengorbanan harta. Apa dia? Nak sembelih korban. Ya. Nak sembelih korban. Juga memerlukan pengorbanan harta. Tapi kenapa kita sanggup korban harta? Beli lembu mahal-mahal. Ya. Hanya untuk kita makan daging dia dapatlah 2-3 suap. Itu pun bukannya ambil daging. Beli kambing mahal-mahal. Tapi daging itu disedekahkan kepada orang. Kita tak tengok pun daging tu. Kan? Untuk apa? Kerana kita yakin dengan pahala, dengan ganjaran yang gaib. Dengan manfaat gaib. Sebab itulah ibadat itu ialah khudu'un ikhtiyariyun. Yutlabu bihi naf'un ghaibi. Bisultanin minallahi subhanahu wa ta'ala. Ta'rif ibadah ialah perbuatan yang mengandungi merendahkan diri, menghinakan diri secara pilihan dengan ikhtiar kita, dengan tujuan mencari manfaat yang kita tak nampak, yang kita tak dapat nak rasa sekarang ini. Manfaat yang ghaib dengan dalil-dalil yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah. Ingat takrif ibadah apa dia? Khudu'un ikhtiyariyun yutlabu bihi naf'un ghaibi. Yutlabu bihi naf'un ghaibiyun bisultanin minallah. Perbuatan yang mengandungi padanya penundukan, perendahan, penghinaan diri secara sukarela. Kita buat tu dengan pilihan kita yang nak buat. Dengan tujuan nak mencari manfaat yang gaib, ganjaran yang gaib yang kita tak nampak depan mata sekarang. Kita tak boleh sentuh dia lagi. Benda tu akan dapat nun di akhirat sana. Di alam yang lain. Bukan sekadar di masa akan datang. Ganjaran gaib yang kita nak dapat ni bukan masa depan ni. Alam lain terus. Masa pun masa lain. Bukannya masa yang sekarang. Bukan dengan kiraan peredaran matahari dan bulan. Ya. Subhanallah. Kerana apa? Kerana kita yakin dengan ganjaran-ganjaran ini kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi yakin yang akan membawa kita. Al-ilmu yasta'miluk. Ilmu menjadikan kamu beramal.
wal yaqinu yahmiluk, tetapi yakin yang akan bawa kamu sampai. Ya. Ilmu yang akan menyebabkan kita mula tahu dan akan berhasil yakin. Ya. Dan ilmu apakah yang diperlukan? Segala macam ilmu lah, banyak jenis ilmu lah, bisa kita cerita lah. Pengarang kita dia simpulkan ilmu itu pada 3 perkara. Al-ilmu billah, wal-ilmu bin nafsi, wal-ilmu bil khalqi. Kita kena kenal Tuhan, kenal Allah. Siapakah dia Allah? Kalau kita kenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi fiqh, percaya kepada Allah taala, trust, dan kita akan menyerahkan nasib diri kita kepada Allah, bulat-bulat tawakkul. Dan bila kita sudah bertawakul kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan buat amalan. Apa saja yang Tuhan suruh kita buat, apa saja yang dia larang kita tinggal. Ya. Jadi ini yakin nak bawa kepada tawakul. Ya. Jadi dia mengenal hamba, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan betul, mengenal apa itu makna Tuhan sebagai Rabbul Alamin, Tuhan sebagai Al-Ilah, Tuhan sebagai yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha indah, maha agung, maha tinggi, maha sempurna, maha cantik. Sebab itu, bila dia mengenal hakikat-hakikat ini, sifat-sifat ini, membawa dia kepada percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia redha dengan Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khashiya rabbah. Ini nak dapat martabat khasyah. Khasyah ni mesti ada yakin. Takut yang dipenuhi dengan keyakinan, yang didasari oleh ilmu. Ya. Inilah orang yang Allah redha dan mereka redha kepada Allah. Dan Nabi kata, "Zaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya." Merasailah kelazatan iman orang yang redha akan Allah sebagai penjaganya, Islam sebagai ajaran hidupnya, dan Muhammad sebagai Nabi. Jadi, inilah ilmu yang akan membawa kepada yakin. Demikian juga, dia kena kenal dirinya dan kenal makhluk. Bahawa dia adalah hamba Allah, bahawa dia hina, dia tidak ada apa-apa. Semua yang dia dapat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kena kenal hakikat dirinya, bahawa dirinya itu adalah hamba Allah. Sebab itu orang yang bijak pandai berkata, "Man arafa nafsahu, arafa rabbah." Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan dia. Kan? Apa makna dia kenal diri, kenal Tuhan? Yakni, kalau dia kenal dirinya sebagai hamba, maka dia akan iktiraf Tuhannya sebagai Tuhan. Tapi kalau dia takabur, dia sombong, dia rasa dia yang punya segala-gala, dia macam Qarun, macam Fir'aun, dia tak akan kenal Tuhan, dia tidak akan iktiraf Tuhan. Dia tidak akan bersyukur. Tengok hadis 3 orang yang datang uji Tuhan. Seorang Aqra', kepala botak. Seorang lagi Abras, sopak. Seorang lagi buta, A'ma. Malaikat tu mai kepada yang sopak Abras, tanya, apa yang kau nak?
Dia kata aku nak supaya kulit aku cantik. Dia pun diberilah kulit yang cantik. Diberi unta yang beranak sehingga menjadi kaya. Ya. Yang botak, akra, diberi rambut yang cantik. Diberi kambing atau lembu, diberi lembu. Sehingga kaya raya dia. Yang buta diberi celek, diberi kambing sehingga penuh kambing lembah-lembah dengan kambing ternakannya. Kemudian Allah Ta'ala uji. Malaikat datang dalam rupa manusia pergi kepada si sopak yang dulunya sopak kini dah cantik, dah handsome. Dia kata, wahai hamba Allah, aku ni orang yang susah. Aku ni orang yang musafir. Tolonglah aku. Tapi apa kata si bekas sopak ini? Dia kata, al-hajatu kathira. Memanglah kau nak layan hajat orang banyak. Kan? Malaikat tu kata, demi Tuhan yang bagi engkau kulit yang cantik, kata yang banyak, tolonglah aku. Kan? Tak mau tolong. Malaikat tu kata dalam rupa manusia, dia kata, bukankah hang ni dulu sopak, miskin. Sekarang Tuhan dah bagi kulit yang cantik. Kata yang banyak, engkau tak mau tolong orang. Dia kata, mana ada? Ini semua kata aku dapat pada nenek moyang aku. Aku memang macam ni, handsome, cantik. Nampak dah? Apa cerita di sini dia ni? Dia tak kenal diri, dia tak iktiraf diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Arafa di sini iktiraf. Mengaku diri kita siapa sebenarnya. Jadi si sopak ni dia tak mengaku dia dulu sopak dan miskin dan papa kedana. Bila dia tak mengaku diri dia itu dulu, maka dia lupa nikmat Tuhan yang bagi kepada dia kulit yang cantik, harta yang banyak. Maka dia kufur nikmat dan dia tak iktiraf nikmat itu. Maka ditarik balik nikmat tersebut. Nas'alullah al-afiyah. Pergi pula kepada kawan hak dulunya botak, sekarang rambut sudah cantik, jadi handsome. Pun sama juga perangai. Malaikat tu kata, hang ni dulu bukan botak ke? Sekarang dah Tuhan bagi rambut cantik, bagi kaya, tak mau tolong hang. Dia kata, mana ada? Dia pun tak iktiraf. Tak mengaku siapa diri dia. Tak mengaku. Dia kata dia dapat kata ni pada nenek moyang dia. Dia memang dulu macam ni lah. Bila dia tak mengaku hakikat diri dia, dia sombong, takabur, dia berdusta dan dia kufur nikmat. Juga ditarik balik nikmat. Pergi kepada yang terakhir, si buta, yang sekarang sudah celek, matanya sudah sihat, sudah handsome, sudah kaya. Apa si buta ni cakap, yang dulunya buta sekarang dah celek ni? Bila orang susah ni yang sebenarnya malaikat datang menyamar, minta bantuan kepada dia, kata apa? Kuntu a'ma. Dia kata, aku dulu buta. Tuhan bagi aku celek. Qad kuntu a'ma. Dulu aku buta. Sekarang Tuhan bagi aku mata tengok celek. Dulu aku miskin. Tuhan bagi harta. Ambillah. Apa saja hajat keperluan engkau, kau ambillah. Aku bagi kerana Allah, sebagai tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Tengok bila dia mengaku siapa diri dia, hakikat diri dia, dia kenal, dia iktiraf. Siapa dia? Dia bersyukur. Dan dia yakin dengan ganjaran Allah. Dia tak teragak-agak untuk beramal. Kita kena yakin dengan Allah, kita kena mengaku siapa diri kita. Kena mengaku. Kan? Orang Melayu dulu lepas selalu baca satu
Dia kata macam syair lah, syair ketuhanan. Kan? Disebut ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ini bentuk pengakuan. Kita memang tak layak untuk syurga. Ada setengah orang dia tak faham ngaji bersyarat tak apa nak betul kan? Dia kata kita disuruh minta syurga firdaus, dia tak mau minta pula. Nah, maksud ilahi lastu lil firdausi ahla tu pasal kita nak minta lah. Tapi kita bukan ahli. Awak hang berani kan mengaku hang ahli syurga? Kalau hang mengaku hang ahli syurga, jahanam lah. Memang tak masuk lah. Jadi sombong, takabur lah. Kan? Kita ni kalau lihat kepada diri kita sahaja tanpa rahmat Tuhan, memang tak masuk syurga, masuk neraka belaka. Innal insana lafi khusr. Semua manusia, semua ahli neraka belaka. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu barulah betul. Dan nak beramal ni semua bukannya kita, Tuhan yang rezekikan kepada kita amalan. Nabi kata la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi. Tak ada siapa pun daripada kamu yang masuk syurga dengan tukar ganti amalannya. Tak ada. Dia berkata termasuk kamu ya Rasulullah. Nabi kata wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatin wa fadli. Melainkan kerana Allah telah meliputi kita, meliputi aku dengan rahmat dan kelebihan kurnia. Nama iktiraf diri. Iktiraf diri. Ya. Sebab itu kita Sayyidul Istighfar. Tengok Sayyidul Istighfar. Yang ni zikir betul. Ya. Dia kata Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Inilah dia kenal diri dan kenal Tuhan. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, kamulah Tuhanku, penjagaku, pemilikku, Tuanku. La ilaha illa anta. Tiada sembahan yang patut dan layak untuk aku sembah kecuali kamu sahaja. Sebab apa? Khalaqtani. Engkau telah menciptakan aku. Jadi ini mengaku tentang Tuhan. Wa ana abduka. Maka sebab engkau cipta aku makhluk engkau, aku hambamu. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. Dan aku berpegang dengan janji perjanjian, covenant antara aku dengan kamu. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Janjian ini. Pegang. Wa ana ala wa'adika. Ahdika wa wa'adika. Dan janjimu aku pegang, aku yakin dengan janji kamu. Mastata'tu. Selama mana aku mampu. A'udzu bika. Aku berlindung dengan kamu. Min syarri ma sana'tu. Daripada apa buruk yang aku buat. Aku minta lindung kepada kamu daripada mendapat kesan buruknya balik. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku mengaku dengan segala nikmat yang engkau beri kepadaku. Wa abu'u bi dhanbi. Dan aku mengaku bertanggungjawab atas segala dosa-dosaku. Setelah kita mengaku pengakuan yang begini hebat, pengakuan yang begini dahsyat, pengakuan yang begitu menyatakan kebenaran dan realiti, kita pun kata faghfirli, maka ampunkanlah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Maka sesungguhnya tiada yang mengampunkan dosa melainkan engkau sahaja.
Sebab itulah dia Sayyidul Istighfar. Sebab itulah dia Sayyidul Istighfar. Kerana istighfar ini terkandung padanya apa? Pengakuan hakikat siapakah Tuhan dan siapakah diri kita. Mengiktiraf diri kita sebagai hamba yang hina, yang berdosa, yang salah, dan mengakui Tuhan sebagai penjaga kita, pemilik kita, sembahan kita yang maha agung, maha sempurna. Tengok doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Mengaku keesaan Tuhan, kesucian Tuhan, dan mengaku kata kita buat dosa. Tengok pengakuan moyang kita yang awal, Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengaku ni, kalau kita perhati doa Nabi Yunus, doa Nabi Adam alaihissalam, bukan ada apa di situ permohonan secara eksplisit. Just mengaku. Dengan kita mengaku, maka Tuhan bagi. Ya? Kita mengaku kesalahan kita dan kita mengiktiraf keagungan Tuhan. Terdapat apa yang kita inginkan. Jadi ilmu, kenal diri, kenal Tuhan. Dan yang ketiganya, kenal makhluk. Kenal makhluk. Yakni kenal hakikat makhluk. Makhluk ni lah yang menghalang kita daripada menyaksikan Tuhan dengan basirah kita. Macam mana kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Hikam. Ya? Makhluk ni adalah hijab yang menghalang kita, yang menghadang kita daripada menyaksikan realiti, hakikat, bahawa hakikatnya kita ni makhluk Tuhan, hamba Tuhan yang tak ada apa-apa. Maka kalau kita memandang kepada makhluk dan kita tidak memandang kepada hakikat realitinya bahawa yang mengurus atur alam ini ialah Allah, kita memandang kepada sebab. Sebab ini kita gunakan bukan untuk kita alihkan pandangan kita kepadanya. Sebab itu syarak tak bagi. Bila kita dapat nikmat, kita mensyukuri sebab. Termasuk dalam syirik kecil. Syirik kecil maknanya dosa besar lah. Kan? Kita dah belajar dah dalam kitab Tauhid. Apa dia perkataan-perkataan. Sehinggalah perkataan para ulama sebut. Contohnya, al-mallahu hadhiqa. Kan al-mallahu hadhiqa adalah jurumudi kapal ini pandai, cerdik. Sebab tu kami selamat sampai. Wa kanatir rihu tayyibah. Angin elok. Jadi sebab tu kapal ni belayak elok. Dengan tujuan nak menzahirkan, to express our gratitude. So we cannot express our gratitude towards the creation, toward the causes which are created by God subhanahu wa ta'ala. All the causes are created. God's creation. The God who created these causes. Dia yang menciptakan sebab-sebab ni. Dan sebab-sebab ni
Tidak ada kesan dengan dirinya sendiri melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh, we cannot express our gratitude toward the causes. Tapi kita, we only express our gratitude, kesyukuran kita only to God Subhanahu wa taala. Kita menyebut alhamdulillah, Allah mudahkan perjalanan kami. Ya. Allah jadikan hari ini angin elok. Jurumudi pun bagus, Tuhan bagi dia kepandaian. Kenapa? Supaya kita jangan memandang kepada sebab. Bila kita dapat nikmat, pandang kepada yang memberi. Dulu orang nasyid orang Malaysia apa dia? Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Tuhan yang memberi rahmat. Kan? Jadi ini puji-pujian kita disuruh ulang dan ulang, tak berhenti-henti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Tengok surah Al-Fatihah membawa kita kepada yakin tak? Bawa kepada yakin. Kita mengaku nikmat kepada Allah, mengakui sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Kemudian kita mengaku hakikat diri kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta, mohon. Lepas kita dah mengaku, kita mohon petunjuk dan hidayah. Lepas tu kita kenal hakikat makhluk. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita mengaku makhluk ni yang berjaya, yang baik, yang elok ialah apa? Alladzina an'amta alaihim. Makhluk tak ada apa. Makhluk by itself has nothing. The creations by themselves have nothing. Kan? Every good that they have adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang Tuhan tak bagi karunia jadi apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sama ada kena marah dengan Tuhan atau jadi sesat. Ya. Yahudi pasal apa dia sesat? Pasal dia kata nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Dia perasan. Pasal dia tak kenal diri, tak kenal Tuhan. Tak Yahudi. Sebab dia sesat. Sebab dia dimurkai Tuhan. Pasal dia pergi mengaku benda yang bukan hakikat diri dia. Dia kata kamilah anak-anak kesayangan Allah dan kekasih-kekasihnya. Kecewa. Tuhan kata, Qul falima yu'adzibukum bidhunubikum bal antum basyarum mimman khalaqa. Ya? Kata kepada mereka, habis itu awak Tuhan azab kamu bila kamu buat dosa. Kalau hampa perasan hampa ni kesayangan Tuhan, Tuhan takkan marah, Tuhan takkan azab. Buatlah apa saja. Apa apa? Hakikatnya Tuhan azab. Hakikatnya Tuhan azab kamu. Macam-macam bencana yang kamu terima di dunia ni lagi. Belum cerita pasal akhirat. Di dunia ni pun kamu tengok hampa ni dah teruk lah. Kena dengan macam-macam bala daripada Tuhan. Disebabkan dosa-dosa kamu. Bahkan kamu ni manusia biasa macam yang lain juga yang Tuhan cipta. Ya? Tak kenal diri. Tak kenal hakikat diri.
Siapa diri yang sebenar? Itu yang menyebabkan mereka menjadi al-maghdubi alaihim. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Yang Nasara tak kenal hakikat Tuhan. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha. Dia kata Tuhan 3 in 1, Trinity. Tak kenal hakikat Tuhan, jahil tentang Tuhan. Siapa Tuhan yang sebenarnya? Laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwal Masih ibn Maryam. Telah kafirlah orang yang kata Allah itu ialah Al-Masih ibn Maryam. Tak kenal siapa Tuhan. Jahil tentang Tuhan. Yahudi jahil tentang diri mereka sendiri. Perasan diri mereka apa yang bukan hakikat diri mereka. Manakala Nasara jahil tentang hakikat Tuhan. Siapakah Tuhan yang sebenar? Apakah sifat-sifatnya? Jahil. Kejahilan tentang diri, kejahilan tentang Tuhan membawa kepada kebinasaan. Ya. Dan jahil tentang makhluk bila mereka mengangkat وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. Yang Yahudi kata Uzair anak Allah. Yang Yahudi Masihi Nasrani kata Isa Al-Masih anak Allah. Tak kenal hakikat makhluk. Uzair makhluk. Isa makhluk. Jahil 3 benda ni bahaya. Takkan dapat keyakinan. Jadi mesti kena hilangkan kejahilan ini. Kena kenal Allah, kenal diri, kenal makhluk. Mengiktiraf hakikat Allah. Mengiktiraf hakikat diri sendiri. Mengiktiraf hakikat makhluk. Orang hak paling jahil sekali hakikat ni, yang paling kemuncak kejahilan sekali apa dia? Ahlul hulul wal ittihad. Mereka yang menyangka bahawa Tuhan ialah alam, alam ialah Tuhan. Ini hak paling bangang sekali. Pengikut ajaran wahdatul wujud. Sebab itu hakikatnya wahdatul syuhud, wahdatul wujud tidak membawa kepada keyakinan. Yakin ialah dengan mengiktiraf bainunah, perbezaan, pemisahan antara Allah dengan makhluk. Keyakinan akan dicapai dengan kita mengakui duality, dual reality. Dui reality. Bahawa Tuhan realitinya asing, makhluk realitinya asing. Ya. Orang yang wahdatul syuhud, punca dia melatah ialah kerana pada ilmunya ada kekurangan. Ketika sampai kepadanya warid ilahi yang qawi, dia jadi jahil, tak nampak. Wahdatul syuhud adalah silap sangka. Dia bukan kesempurnaan. Tuhan, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Allah itu yang elok. Dia tidak menerima kecuali yang elok-elok. Wahdatul syuhud bukan elok. Wahdatul syuhud adalah kepincangan pada pandangan dan pengetahuan. Sedangkan Nabi SAW dipuji dengan
ma zaghal basaru. Pandangan tidak menyimpang. Ya. Adapun wahdatul syuhud adalah zaighul basari wal basirah, adalah penyimpangan pandangan mata dan hati sehingga dia silap sangka, menyangka bahawa Tuhan adalah makhluk adalah Tuhan ketika dia sedang syukur, ketika dia sedang fana. Dan ini bukan fana yang betul, ini fana yang terhasil kerana kecacatan pada ilmu, kekurangan pada yakin. Mungkin kerana dia menganut akidah-akidah yang silap, kerana dia menganut akidah ilmu kalam sebagai misalnya, maka bila dia beribadah dan Tuhan kasyafkan kepada dia melihat realiti-realiti yang berat untuk dipandang, disebabkan akidahnya tidak sahih, disebabkan dia punya kanta dia tak betul, maka dia silap nampak. Tak? Walaupun ashab wahdatul syuhud ma'zurun, diberi uzur. Mana mereka menyebut perkataan-perkataan itu dalam keadaan ghalabatul aql. Betul apa? Macam orang majnun, macam orang gila. Mereka seolah-olah diangkat taklif, dan diangkat taklif bukanlah benda yang baik. Kita nak masuk syurga Allah Ta'ala mestilah dalam keadaan berakal. Ya? Syurga ni adalah untuk orang yang berakal, bukan untuk orang yang gila. Bukan untuk orang yang tak berakal. Orang gila, dia buat dosa pun tak berdosa, buat ibadat pun tak ada pahala. Kan? Buat apa pun tak ada apa. Tapi yang dapat pahala, yang dapat dosa ialah orang yang berakal. Kanak-kanak kecil yang mumayyiz, yang berakal. Dia belum baligh tapi berakal, mumayyiz. Tuhan bagi dia kelonggaran, dia tidak dihukum atas kesalahan, tapi dia diberi pahala atas ibadat. Anak kita umur 6 tahun, 7 tahun sembahyang, puasa, dapat pahala? Dapat pahala. Kan? Pahala ke dia lah, bukan pahala ke kita. Dia yang buat. Kita dapat pahala membantu atau menjadi sebab. Ya, kalau baby saya tak lain lah. Kalau baby, itu memanglah. Dapat pahala ke mak pak dia. Sebab dia tak ada akal. Tak tahu apa. Orang bawa dia pergi buat ihram haji umrah masa dia umur 6 bulan, masa umur dia setahun, masa umur tak tahu apa. Dia tak faham apa pun. Kan? Pahala boleh ke mak pak lah yang bawa dia. Tapi hak yang umur 6 tahun, 7 tahun pergi haji, pergi umrah, pahala dapat ke dia, cuma tak lepas dia punya fardu pasal dia belum baligh. Itu je. Pahala ni dapat Tuhan hanya bagi kepada orang yang berakal. Agama ni nak jadi waliullah, syarat dia mesti ada akal. Allah Ta'ala kata, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wali-wali Allah ni, mereka tak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Tidak takut Tuhan menzalimi mereka di hari akhirat. Tidak sedih kehilangan pahala ganjaran di hari akhirat. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Iman dan takwa syaratnya mestilah akal dan ilmu. Tak ada akal, tak ada ilmu, tak ada takwa, tak ada iman. Kan? Adapun yang menganut wahdatul wujud, ini hak paling bengak.
Paling bongok sekali lah. Tak kenal Tuhan. Tak reti beza pun Tuhan dengan makhluk. Kok celah mana dia boleh kenal? Ya? Tiba-tiba kita kata orang wahdatul wujud adalah orang yang paling kenal. Mana ada dia yang paling jahil? Ajhalul khalqi billahi. Mereka ni lah makhluk hak paling jahil, paling bengak, paling bongok sekali pasal Tuhan. Tak ada dah hak paling bodoh piang lebih daripada puak wahdatul wujud. Tuhan dengan makhluk ni, perbezaan Tuhan dengan makhluk ni lebih nyata daripada beza api dengan ayak, minyak dengan ayak, gelap dengan terang. Lebih nyata beza Tuhan dengan makhluk daripada itu. Kok celah mana dia boleh ingat gelap dan cahaya tu benda yang sama? Minyak dengan ayak benda yang sama. Api dengan ayak benda yang sama. Itu orang yang paling bongok kali. Orang tak boleh beza antara tai dengan coklat. Tak ada orang hak paling bodoh lebih daripada tu. Kan? Jadi kita kena ingat, orang yang wahdatul wujud ni mereka bukan al-arif billah dak. Mereka ni al-ajhal billah. Yang paling jahil tentang Allah. Ya. Nas'alullah al-afiyah. Sebab itulah mereka juga bila dia yang paling jahil, maka mereka lah yang paling kafir. Man kana billahi ajhal kana lahu akfar. Nas'alullah al-afiyah. Siapa hak lebih jahil dengan Tuhan, dialah paling kufur dengan Tuhan. Nas'alullah al-afiyah. Kita tak disuruh bergantung dengan makhluk. Tapi kalau dah makhluk tu Tuhan, Tuhan tu makhluk, memang akan bergantung dengan makhluk lah. Kan? Sebab dia jahil, dia tak boleh beza antara Tuhan dengan makhluk. Kan? Ganjaran makhluk disangka ganjaran Tuhan. Ya? Sedangkan kita disuruh mengharap ganjaran Tuhan, bukan ganjaran makhluk. Jadi kita tengok orang yang menganut ajaran tasawuf yang sesat, ashab wahdatul wujud dan seumpamanya, mereka ni tak ada warak langsung dengan harta manusia, harta-harta pemerintah yang zalim. Mereka bergaul, bercampur, makan harta-harta yang tidak dikenali sumbernya. Sedangkan ulama salaf, ulama tasawuf zaman dulu, nak pi cedok ayat telaga Zamzam zaman dulu, telaga Zamzam cedok pakai timba. Zaman salaf, bawa timba sendiri. Pasal apa? Pasal takut timba hak yang sultan letak kat situ tu, hak apa nama, wali-wali gubernur-gubernur letak itu mungkin timba-timba yang mereka rampas daripada orang secara zalim. Dia takut. Ya. Tapi puak yang mengaku sufi yang bukan sufi ni, kan, yang perasan ni, tengok tidak ada warak langsung. Tidak ada warak pada apa maruah manusia. Sedangkan sufi ni ciri-ciri orang tasawuf ialah dia sentiasa mencari uzur bagi orang Islam. Orang Islam biasa pun dia mencari uzur. Apatah lagi dengan ulama-ulama. Ini sufi tapi mulut cabul dengan ulama. Ini bukan sufi ni. Ini kopi pun tak lepas. Kan? Tidak ada ciri-ciri taqwa dan wara'. Nas'alullah al-afiyah.
Jadi balik kepada cerita kita ni, inilah ilmu yang kita kena ada untuk mencapai yakin. Kalau tidak ada ni, kita tak boleh nak jadi yakin. Ya. Yang kedua, lepas daripada ilmu, menolak segala lintasan-lintasan hati yang menafikan yakin. Iaitulah kena membersihkan diri daripada syahwat dan syubhat. An-nafsu idza safat 'ani syahawat irtafa'at 'anha sitar syubhat. Fahinaidhin ra'at al-umura ala haqiqatiha. Apabila kita membersihkan jiwa daripada syahwat, bila syahwat tak ada, maka sitar, tirai, syubhat juga akan tersingkap. Syubhat ni, tapak dia ialah syahwat. Ya. Syahwat itulah yang membawa kepada syubhat. Ya. Orang yang ada syahwat, ilmu yang tak terkawan. Sebagai misal, semua benda dia nak terima, dia nak belajar. Ya. Semua benda dia nak impress, nak kagum. Kan? Dia panggil apa? Al-ghurur al-ma'rifi. Terpedaya dengan ilmu pengetahuan, dengan knowledge. Tengok orang tu boleh bercakap petah sikit, hebat. Tengok orang yang bercakap tu pakai coat, pakai necktie, ada sijil daripada Oxford sikit, hebat. Dia senang percaya. Apa pasal dia senang percaya? Pasal dia ada syahwat. Apa dia syahwat dia di sini? Syahwat dia ialah dia suka mencari ilmu tanpa tapisan. Apa benda pun dia anggap ilmu. Akhirnya, dia akan ambil ilmu daripada orang yang tidak ada kelayakan. Orang yang menyebarkan syubhat. Puncanya syahwat. Kan? Dia asalnya tak pakai tudung, tak tutup aurat. Hidup bergelumar dengan maksiat tu pasal syahwat dia je. Kan? Tapi lama-lama dia rasa bengang lah. Orang semua duk kata dekat dia, kau buat ni salah, ni tak betul. Tiba-tiba dia dengar ada satu mamat mana, dia kata sebenarnya ada pandangan. Orang perempuan ni gini-gini. Muzik ni gini-gini. Ataupun gini-gini. Sebenarnya pergaulan bebas laki perempuan ni ada gini-gini. Ada syubhat-syubhat. Pandangan-pandangan yang ganjil, yang mungkar. Maka dia ikutlah. Tapi hak dia ikut tu tak kena. Tak. Dengar lagu dangdut, lagu cintan-cintun laki perempuan yang bukan mahram, yang bukan yang bukan halal, yang tidak ada apa, dengar lagu pasal perempuan, pasal seks, pasal apa semua. Lepas tu dia kata, sebenarnya muzik ni ada khilaf tu Quran. Kan? Kan? Bohong lah kalau dia cakap gitu. Ini benda yang tak ada khilaf. Yang tak ada khilaf pun dia pakai mini skirt, pakai rambut rebang macam mak lampir. Lepas tu sebenarnya aurat wanita ni ada perbahasan. Cewah. Bahasan apa? Ada ke ulama boleh bagi perempuan pakai mini skirt, rambut rebang macam mak lampir keluar pekan? Khilaf pada muka dengan tangan tu pun dalam solat. Kan? Dia dengar tak ada khilaf.
naik motor selok sampai paha-paha. Kan? Tiba-tiba sebenarnya kaki wanita ni ada khilaf masalah aurat. Loh. Pandai sungguh hang. Gua penabuh lagi. Kan? Orang bincang tapak kaki dalam semayang. Hang naik motor terkangkang sampai nampak paha. Khilaf mai ikut mana? Kan? Jadi punca tu apa? Syahwat. Syahwat bawa kepada syubhat. Kalau tak ada syahwat, syubhat tak boleh tapak. Nak berdiri pun tak boleh. Pasal apa? Kalbu kita ni, kalbu jantung kita ni, sifat dia apa? Tuhan kata dalam Quran. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. Tuhan sifatkan jantung kita ni, kalbu kita ni, ialah seperti lampu kaca, lentera kaca. Seperti lampu kaca yang duduk dalam kaca zujajah. Zujajah ni kaca hak licin. Lepas tu dia ada minyak pula, minyak zaitun pula. Minyak zaitun ni cukup licin. Nah. Jadi, syubhat dia bukan boleh melekat di hati ni. Licin. Tergelincir dia. Kalau hati kita tu bersih. Bila syubhat tu boleh melekat di kalbu ni? Bila kalbu ni berdebu, berabuk. Masa tu dia melekat dah. Kan? Kalau dia licin, dia cantik elok, bersinar terang, gabuh bagi baik-baik, syubhat tak boleh mai, tak boleh singgah . Gitulah umpama Tuhan bagi tahu kepada kita. Kita yang tak ambil iktibar. Tengok Ibn Taymiyah lah, bila dia cakap satu benda tu semua dia istimbat daripada dalil. Kan? Bila dia pesan dekat anak murid dia Ibn Qayyim, pastikan kamu bila syubhat datang, jadikan hati kamu ni macam kaca yang tidak tahan. Bukan span yang menyerap. Jangan sampai hati kita ni jadi span. Tuhan ciptakan kalbu kita ni lampu, lentera kaca yang licin, yang terang, yang cerah, yang berminyak. Dengan makna kata, kalau dia kekal dengan sifat asal dia ni, syubhat tak melekat. Syubhat tak melekat. Tapi kalau ada syahwat, syahwat tu akan jadi gam. Syahwat tu akan jadi benda yang melekit-lekit yang akan menahan syubhat. Nas'alullah al-afiyah. Jadi kena buang syahwat dengan syubhat. Baik. Ada lagi 3 benda yang disebut oleh pengarang, iaitulah al-azmul jazim 'ala al-amal bi mardatillah, berazam sungguh-sungguh untuk beramal dengan keridaan Allah. Kita manusia ni Tuhan jadikan, kalau kita sungguh-sungguh azam dan kita ada kemampuan, benda tu akan jadi. Benda apa pun yang kita nak, kalau terhimpun padanya al-qudrah at-tammah wal iradatul jazimah, yakun. Apa benda pun kalau kita mampu dan kita ada kehendak yang jitu, jadi. Tak jadi satu benda, mesti kurang salah satu. Sama ada kita tak mampu, tak ada kemampuan, atau tak ada kehendak yang jitu. Kalau kita nak, mesti insya-Allah Tuhan dah jadikan sunnah dia macam itu. Peraturan alam macam itu. Dan dia sebut di sini meninggalkan syahwat
dan kehendak-kehendak diri. Kena fana dalam iradah Allah. Kena leburkan diri dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala yang syar'i. Dan berfikir tentang dalil-dalil yang menyampaikan kepada yakin. InsyaAllah yang dalil ni kita akan hurai. Yang nombor 5 ni kita akan hurai sedikit pada kelas yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Untuk pagi ini kita bercukupan sekadar itu dulu. Naktafi bihadzal qadar. Tidak ada persoalan di sini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan apa yang kita pelajari untuk kita amalkan dan kita diberikan kesucian jiwa, kesejahteraan minda dan rohani. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita keyakinan dan keafiatan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.